Bagi tahu kat korang, malam ni 1 jam ni kita akan belajar tentang business component. Siapa tahu business component, apa yang korang faham tentang business component yang tempoh hari kita belajar tentang awal-awal kelas kita. Kita ada apa tentang apa? Ada tak silap Abid yang cakap tu tentang kualiti kan? Abizul cakap tentang apa? Business about what? Abizul. Pasal risiko, ya, risiko dia punya impact atau habuan dia adalah a profit. Aiman pula, what do you think about business apa? Tak dengar, mana mikrofon, buka business about what? Business about pemasaran, yes. Actually, business looking forward to the profit orientation. Kita nak dapat keuntungan. Ini adalah objektif kepada business. Tetapi komponen dalam business kita perlu tahu. Ingat lagi tak komponen PLOC? Itu komponen apa tu dalam business? Ashraf, apa dia Ashraf? Dah angkat tangan tu. Dalam business dia ada banyak komponen, tetapi kita tak start dengan pemasaran ataupun marketing. Kita start dengan PLOC. PLOC tu adalah cabang apa? PLOC, planning, organizing, leading and controlling. What's that? Apa benda tu? Sherry nak tolong ke? That is business apa? Business component apa? Kita panggil sebagai apa? Jangan tidur Ashraf. Okey. Siapa kacau pula? Oh, adik, kenapa kacau abang nak belajar tu? Okey. Planning, organizing, controlling and leading itu adalah business component, dinamakan sebagai management. Itu management component. So kita start dengan belajar management ataupun business component, yang mana start dengan management. Tetapi sebelum kita tahu belajar tentang business management, kita tahu tentang kita punya objektif buat bisnes ni apa. Ingat, orang buat bisnes is about apa dia Sherry? Kita punya orientation of business apa? Apa dia? Tak dengar. Apa business orientation kita? Apa tujuan kita buat bisnes? Welfare? Bukan kan? Bukan kebajikan kan? Yes, dapat duit. Duit itu kita panggil sebagai profit orientation. And bila kita dapat, ya Aiman, kita dapat barang, kita berikan mereka duit kepada orang yang menjual. Kita dapat apa? As a orang yang dapat barang ini, kita dapat apa? Okey. Sekejap. Kau dah silap pula aku. Sekejap, suara korang dengar tak suara? Dengar. Okey. So, orientation tu ada 2 jenis. Kita nak letak diri kita sebagai siapa? Sebagai producers atau sebagai customer. Sekarang kita pakai apa? Kalau kita as cakap apa? Peniaga. Okey, ini peniaga. Okey.
Peniaga. So kepala peniaga ni fikir apa tentang apa? Abid, kepala peniaga. Abid, jangan tidur Abid. Astaghfirullahalazim Abid. Kenapa mengantuk? Baru sekejap dah mengantuk. Apa kepala kita? Kepala peniaga. Dia fikir apa? Untung. Yes, itu dia. Kalau kita sebagai customer, kepala customer fikir apa, Fizul? Customer tak ada fikir untung. Customer fikir puas, satisfaction. Customer. Yes, customer. So kita tadi tu. Ya, kita kena tahu. Dua orang saja kita menjadi apa? Aiman, landing sedap je. Okey. Sekarang ni Aiman nak jadi producer ataupun customer? Which one you choose? Ikut keadaan. Mana boleh ikut keadaan? Kita kan sekarang belajar tentang startup business. Mestilah kita fikir kita sebagai supplier. Kita sebagai producer. Kepala kita jangan fikir hal customer dah. Kita bukan nak membeli, kita sekarang nak menjual. So that is kita punya orientation, objektif. Kalau main Mobile Legend tu, apa objektif dia? Yang korang kalah tempoh hari dengan saya tu. Apa? Yang korang kalah hari tu, kena bantai kau-kau tu. Apa objektif main Mobile Legend? Menang. That is objektif. Menjatuhkan tower menjatuhkan tower terakhir. That is, orang kata, objektif kita. Bukan objektif kita banyak mana kill yang kita lakukan. No. Kalau kita 50 pun berbalas 10, tapi 10 itu boleh jatuhkan tower terakhir. That is adalah objektif. So kita kena tengok objektif kita. Ya? Objektif kita. Jadi sebagai seorang pelajar belajar, jangan fikir sesekali kita adalah seorang customer. Customer memang is always right, tapi customer sekarang bukan kita. Kita adalah penjual. Penjual apa? Penjual produk. Yes. Good and service or service, which mean barang-barang ataupun perkhidmatan. So korang boleh juga menjual barang. Kalau apa? Astaghfirullahalazim. Kenapa nak jual benda tu? Astaghfirullah. Siapa nak jual tau? Aiman nak jual maruah. Astaghfirullahalazim. Acah nak jual maruah. Berapa harganya? Siapa nak beli? Berapa harga? Saya tak mampu dibeli. Tak mampu dibeli. Berapa? Bagi tahu nilainya. Jadi setiap barang ataupun perkhidmatan di benda maruah, dia mesti ada value, mesti ada nilai dia. Ada orang yang jual buah pinggang dia 5,000 je untuk beli iPhone di China. Ada orang jual buah pinggang 5 juta. Ada orang, tapi kena ada figure. Acap kena ada figure. Bukan macam, oh, saya tak ternilai harga. Tak ternilai apa? Apa? Infinity is not the figure. Dia kena ada figure. Ya? Macam saya dapat ni barang ni. Ni orang bagi saya kuih. Saya banyak kuih tau kat rumah, bagi saya kuih. Kuih saya ni orang bagi. So nilai dia, sebab nilai dia, saya tanya berapa? Okey, RM50. That is nilai. Ya, contoh macam tu. So bila kita belajar, first thing kita kena tahu objektif. Kedua, tahu macam mana pengurusan. Ketiga, barulah kita looking forward kepada kita punya perspektif business model canvas. Dan yang keempat lah, Aiman, apa dia? Semangat tak saya lepas raya ni, semangat ni. Yang keempat apa dia? Aiman? Keempat apa dia? Hari ni punya pembelajaran, apa dia? Apa dia?
Marketing. That is the answer. Marketing ataupun kita punya pemasaran kita. Apa pemasaran kita? Kita nak pasarkan barang. Kalau kita duduk, saya ni usahawan, tapi tak boleh nak memasarkan. Tak ada siapa nak pasarkan. Dan kita pun tak tahu siapa nak pasarkan dan cara nak pasarkan. Duduk saja. Memang benda tu tak jadi. Terima kasih Zack back. Amboi, welcome Zack back. Wah, kita ada audien daripada luar ya. Zack back, thank you Zack back. Panggil Zack back ya. Kalau Zack back tak dengar tak apalah. Alright, Ashraf. Okay, so itu Zack back. Alright, so saya mulakan bisnes. Alhamdulillah. Nama panggil Zack back ya? Panggil Zack back ke? Oh, Zack back. Okay, tak apa. Alright. Okay, korang kita ada orang luar juga. Saya letakkan saya punya link ni untuk orang luar boleh bagi buah fikiran. Macam hari tu kita ada juga orang luar. Ingat tak ex-student yang saya panggil untuk sharing ya. Hari ni kita akan sharekan untuk Zack. Zack, saya nak tanya, Pak Cik nak tanya, Zack ni berniaga ke atau macam mana? Zack. Macam mana? Tak faham. Seorang peniaga ke atau apa? Pernah berniaga? Seorang peniaga. Yes. Jadi di dalam perniagaan itu, adakah Zack melakukan marketing? Ya, betul. Yeah. Jadi sebelum kita buat marketing Zack, kita kena tahu juga objektif kita. Nombor 2, baru kita tahu tentang PLOC itu adalah business component, yang mana itu kita panggil sebagai management. Management termasuk adalah P adalah perancangan ataupun planning, organizing, leading and controlling. Baru kita boleh start marketing. Kalau kita terus terjun untuk ke dalam marketing, akhirnya kita akan tidak dapat tahu apakah objektif kita. That's why dalam bisnes, marketing bukan nombor 1, tetapi pengurusan adalah nombor 1 dalam kita punya nyawa bisnes kita. So inilah dinamakan marketing ada nombor 4 selepas kita membuat kita punya business model kita. Business model which mean kita tahu dari mana nak ambil barang, siapa customer kita, jenis apa yang kita gunakan, delivery apa, semua kita merancang. Dulu orang panggil sebagai business plan, tapi sekarang orang panggil, ada orang menggunakan lagi senang, business model canvas. Ya, dan itu pun dah di-sharekan, dan hari ini kita masuk dalam marketing mix. Marketing mix ni adalah campuran pemasaran, which mean apakah yang kita gunakan untuk memasarkan. Macam mana kita nak pasarkan. Dulu, zaman-zaman saya dulu, marketing mix terbahagi kepada orang panggil 4 piece. Tetapi sekarang zaman dah bertukar, marketing mix menjadi sebagai 7 piece. So kita start dengan 4 piece ya. Sherry okey, Sherry di sana? Sherry okey, alhamdulillah. Okey. So yang pertama, maknanya piece tu maksudnya P. Dia ada P. P yang pertama, apakah P yang pertama? So kita akan tengok sekejap ya. Sebelum kita pergi lebih lanjut kepada marketing mix ni ya, kita kena tahu what is definitions of marketing mix. Marketing mix and business tools used in marketing and by marketers. Bermaksud bisnes ini atau perniagaan ini adalah satu alat untuk kita menggunakan campuran pemasaran ini. Kita bukan untuk promosi, hanya promosi saja. Sebenarnya dia bukan promosi. Marketing is not a promosi. Marketing lebih luas. Dulu panggil 4 piece. Dia started dengan price, product, promotion and place. Ya. Dan sekarang orang masuk kepada 7 piece. Dia ada tambah people and physical evidence. So inilah dia dinamakan marketing ya. Dia determining a product or brand offer. Dia menunjukkan produk itu punya brand. Kalau tengok McDonald, tengok contoh produk ubat gigi.
So kita tak payah tengok lagi orang cakap, oh Colgate, dulu Colgate, sekarang dah ada banyak persaingan. So dia akan menyebabkan brand itu mudah dikenali. Okay, that is a definition. So inilah dia konsep dia. Kita dulu ada 4 dan sekarang ada, orang kata campur lagi 7 piece ya, 4 campur 3 ya. Dulu ada start dengan produk ya, bukan price tau, dengan produk. Start dengan produk. Barang itu sahaja kita kena fikir ya. Untuk anda semua yang tak tengok lagi ataupun yang berada di dalam ni, saya ada menghadapi masalah untuk saya sharekan benda ni. So boleh layari di dalam Facebook juga, Facebook Pakcik Gaming. Kat situ ada banyak, boleh tengok ya. Kita ada produk ya, kita ada price, kita ada place and promotion. Sekejap saya nak tengok suara saya dengar ya. Yelah, kelas saya ni kalau kita tak buat live macam ni, tak manfaatnya macam kurang. Oh okey, kuat okay. Alright, dah. Tengok bila ada kelas macam ni, tak ada orang nak tengok. Bila main Oma TV, beratus-ratus tu tengok aku. Okey, tak apa, jangan beremosi dalam kelas. Okey, start dengan produk. Dan kita ada tambah people, process and physical evidence. Kenapa benda ini sangat penting? Inilah rahsia yang Pakcik pula, yang saya nak tunjukkan kepada anda semua. Inilah dia, a power of marketing. 7 piece. Dia start dengan produk. Nombor 2 adalah price. Ketiga place. Keempat promotion. Kelima people, process and physical evidence. Sangatlah kecil sangat benda ni. Tak apa, kita pergi tengok 4 piece dulu. Start dengan produk ya. Product. A product or service is said to be a good that fulfill a customer needs. Kena tahu ya. Untuk anda semua yang berada di dalam ni, boleh melayari dekat dalam Pakcik Gaming ya. Ada kelas kita buat, boleh tengok di dalam Facebook juga, supaya kita boleh buat rujukan ya. Rujukan selepas kelas, tak ada kelas kita end off macam tu, tak ada apa-apa yang kita rakam ya. So a product or service dikatakan untuk fulfill customer needs. Kita kena tahu setiap produk ni memang kena puaskan orang yang beli. Kalau produk ni tak boleh memuaskan